Okey Haji, Ya, bila saya. kita cerita setahun, dah 13 bulan kerajaan Madani ini, ada satu pemansuhan hukuman mati mandatory. Saya nak pergi ke situ dulu. Baik. Banyak pihak bersetuju. Yalah, ada juga yang tidak bersetuju. Ya. Biasalah. Tetapi pemansuhan, saya nak bawa Haji kepada pemansuhan hukuman mandatory ini kepada isu Sirol yang begitu hangat. Altan Tuya semua orang tahu. Dan Sirol itu salah seorang pegawai yang dikenakan hukuman gantung sampai mati dalam kes tersebut. Saya nak minta Haji komen sikit. Ya, secara ringkas sebab banyak topik ni kita pernah berbincang secara khusus topik-topik tersebut. Tapi untuk merangkumi topik Caca Marba dan Cakari ni, secara ringkas, isu Sirol dan undang-undang yang disentuh oleh saudara Fazli tadi adalah bersabit dengan pemansuhan hukuman mati mandatory yang berlaku melalui gubalan undang-undang di Parlimen mulai pada 4 bulan Julai berkuat kuasa, di mana hukuman mati sudah menjadi tidak mandatory. Dan pada masa itu, untuk pihak-pihak yang telah dijatuhkan hukuman mati sebelum 4 Julai, telah juga wujud satu lagi undang-undang, iaitu Undang-Undang Semakan Semula Hukuman Mati dan hukuman penjara sepanjang hidup, sepanjang hayat. Iaitu telah berkuat kuasa mulai pada 12 September tahun 2023. So, dengan ringkas, apa maksudnya adalah sesiapa sahaja yang telah dijatuhkan hukuman mati sebelum ini, maka yang belum dilaksanakan hukuman mati itu, belum digantung, dia boleh membuat semakan di mahkamah. Dan apabila dia buat semakan, maka mahkamah berhak untuk tentukan, walaupun sebelum ini mahkamah jatuhkan hukuman mati kerana masa itu mandatory, kami berpendapat fakta kes ini, latar belakang kes ini, ianya tidak perlu hukuman mandatory mati. Boleh kita ubah kepada penjara sepanjang hayat yang adalah antara tempoh 30 hingga 40 tahun. Baik. So, isu Sirol ni adalah Sirol dan Azila. Kedua-dua mereka telah didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dalam kes Altan Tuya. Dan kemudian mereka bebas di bawah Mahkamah Rayuan. Apabila mereka bebas selepas keputusan Mahkamah Rayuan, tak silap saya pada tahun 2015, Sirol telah pun meloloskan diri pergi ke Australia. Kerana di Australia pada masa itu dan masih pada masa sekarang, mereka tidak menerima hukuman gantung. Mana-mana negara mereka tidak ada hukuman mati. Maksudnya tidak mengiktiraf. Tak mengiktiraf. Dan oleh kerana itu, apabila Sirol menghadapi hukuman mati mandatory bila dia balik Malaysia, maka mereka sebenarnya membenarkan dia ditahan di tempat tahanan Australia sehingga selesai perkara itu ataupun sehingga apa yang berlaku perkembangan seterusnya. So, sebenarnya Sirol berada di Australia. Azila kemudiannya, apabila mereka lepas dari Mahkamah Rayuan, pihak pendakwa raya telah pun merayu ke Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Persekutuan telah pun kenakan balik hukuman mati kepada kedua-dua mereka. Jadi Azila berada di penjara menanti hukuman mati, Sirol sudah berada di Australia. Dan selepas hukuman mati sudah menjadi tidak mandatory, maka Azila berhak untuk membuat semakan bagi tujuan kewangan. Kita dipahamkan melalui satu laporan, saya percaya dalam bulan 10, awal bulan 11 yang lalu, bahawa Azila telah memfailkan permohonan semakan. Isunya di sini adalah, sangkut paut dengan Sirol adalah, seandainya ada permohonan dan ada pembaikan hukuman itu daripada mati Sirol kepada penjara sepanjang hayat, maka Australia tidak boleh simpan dia lagi. Australia wajib dan perlu pulangkan dia balik sebab tidak ada lagi hukuman mati mandatory. Tapi adakah Sirol yang berada di Australia akan membuat permohonan ini di bawah akta yang telah kita sentuh tadi? Mestilah tidak. Sebab kalau dia berada di Australia, in fact pada 8 hari bulan November, Mahkamah Tinggi Australia telah membebaskan, saya percaya 91 orang yang termasuk Sirol yang ditahan oleh pihak berkuasa Australia tanpa hukuman. Kerana didapati di bawah undang-undang mereka tidak sah untuk menahan tanpa tempoh tahanan. So mereka telah dilepaskan dan Sirol sebenarnya berada dengan masyarakat di Australia. Bebas. Yang menyebabkan masyarakat Australia naik marah dengan kerajaan Australia. Memerlukan macam mana seorang yang didapati bersalah membunuh di negara lain atau merogol di negara lain boleh duduk dengan kami, sedangkan rakyat Australia
yang membuat kesalahan sama berada dalam penjara. So itu menjadi satu gundah, satu masalah kepada kerajaan Australia. Selepas itu kerajaan Australia telah meluluskan satu undang-undang baru untuk membenarkan mereka-mereka ini ditahan. Tapi permohonan kena dibuat di Mahkamah Australia untuk tahan semula. So itu yang Cyril menanti di Australia. Tapi kalau seandainya ada permohonan yang dibuat di Malaysia, maka sekiranya itu dibenarkan dan hukuman Cyril bukan lagi hukuman mati, maka pihak Australia dengan rela hati, saya percaya, akan pulangkan dia balik. Barulah nampak adil. Azila pun berada di Malaysia, Cyril berada di Malaysia, masing-masing menggunakan kewujudan undang-undang baru untuk kurangkan hukuman dan menunggu selepas tamatnya hukuman mereka keluar balik dengan masyarakat biasa. Tapi persoalan perundangan tentang Cyril dan undang-undang baru ini, kalau Cyril tak buat, boleh tak sesiapa lain buat permohonan itu? Ini yang telah kita bincangkan dalam topik sebelum ini, dan kita telah mengesyorkan kepada pejabat peguam negara, walaupun seksyen berkenaan, secara khusus seksyen 3 berkenaan tidak menyatakan pihak lain boleh membuat permohonan. Tapi tidak ada salahnya untuk pejabat peguam negara demi keadilan, demi penyelenggara sistem keadilan Malaysia mengatakan dan memohon kepada Mahkamah Persekutuan bahawa kami pejabat peguam negara membuat permohonan ini supaya kita dapat kembalikan seorang rakyat Malaysia yang telah meloloskan diri dan mengambil kesempatan di bawah undang-undang antarabangsa di Australia untuk dipulangkan balik. Biar mahkamah buat keputusan. Betul. Tapi katalah mahkamah berpendapat bahawa tidak boleh, cuma orang yang dapati bersalah yang menanti hukuman mati boleh buat permohonan. Maka pada masa itu, peguam negara boleh menasihatkan parlimen untuk buat pindaan, masukkan satu seksyen baru dalam keadaan-keadaan tertentu. Selain daripada orang yang dihukum, peguam negara boleh membuat permohonan. Kena masukkan di situ. So ini caranya. Kerana apa? Kerana selagi perkara ini tidak didahului melalui permohonan pejabat peguam negara ataupun melalui pindaan undang-undang, rakyat di Malaysia akan nampak seolah-olah undang-undang kita ni penuh dengan lakuna ataupun lompong yang boleh diambil kesempatan. Seorang ni dapati bersalah, berada di penjara. Seorang lagi meloloskan diri. Perkataan enjoy di luar. Kalau saya boleh gunakan perkataan enjoy, berada di Australia. So, ini yang rakyat nak elakkan. Dan selari dengan laungan oleh kerajaan Anwar Ibrahim sejak menjadi kerajaan, bahawa mereka perlukan reformasi undang-undang. Saya yakin apa yang disyorkan kepada pejabat peguam negara sepatutnya disokong oleh kerajaan. Ya, pada masa mereka luluskan undang-undang itu pada bulan Julai, Ogos dan kemudian berkuat kuasa mulai bulan 7 dan bulan 9, sepatutnya ada satu seksyen tersebut untuk mengambil kira pihak-pihak seperti Cyril. Tapi mereka tak masukkan pada masa itu. Tak apa tak masukkan pada masa itu. Belum terlewat untuk buat pindaan jika perlu. Tapi sebelum buat pindaan, biarlah Peguam Negara Ahmad Tahrirudin Mat Saleh dan pegawainya membuat permohonan. Walaupun seksyen tu tidak menyatakan Peguam Negara boleh buat permohonan, buat dulu. Biar Mahkamah Persekutuan buat keputusan. Kalau boleh, selesai, Cyril kembali. Kalau tak boleh, buat pindaan. So, apa yang kita bincang adalah selari dengan syur kerajaan, laungan kerajaan berkaitan reformasi perundangan. Saya harap dengan ringkas yang kita sentuh dapat para penonton memahami isu Altantuya, Cyril dan pemansuhan hukuman mandatory mati. Terima kasih.